Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Afika binti Burhanuddin. Saya dari kumpulan 1ZP63 dan nombor matrik saya adalah 2210818. Saya dari Ijazah Sarjana Muda Pertahanan dan Keselamatan Islam dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Baiklah, pada video ini saya akan bercakap mengenai satu isu yang sudah pun popular pada era pandemik ini, iaitu berkenaan dengan pembelajaran atas talian ataupun online learning. Kita sudah pun sedia maklum, negara kita telah dilanda oleh wabak COVID-19 sejak tahun 2019. Jadi antara sektor yang turut terjejas adalah sektor pendidikan. Oleh itu, kerajaan telah pun membuat satu inisiatif untuk memudahkan pelajar-pelajar meneruskan pembelajaran mereka tanpa mereka risau, iaitu kerajaan telah pun membuat satu inisiatif seperti menjalankan pembelajaran atas talian ataupun online learning. Pada masa sekarang, dalam situasi pandemik ini, pembelajaran atas talian ini sangat popular di kalangan semua peringkat pengajian, sama ada di sekolah rendah maupun di universiti, kerana pada era globalisasi ini terdapat banyak teknologi yang sudah pun canggih yang memudahkan sedikit sebanyak pelajar dan pengajar untuk kita melakukan kelas online ini, iaitu seperti kemudahan mengakses internet, mempunyai telefon pintar, laptop dan sebagainya. Akan tetapi, pembelajaran atas talian ini ataupun online learning ini juga turut mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Oleh itu, di sini saya akan membincangkan tentang kelebihan dan kekurangan online learning ini. Baiklah, antara kelebihan belajar online ini atau belajar dalam talian ini adalah kita dapat mengatur jadual pembelajaran kita dengan lebih baik, kerana pelajar-pelajar dapat mengatur jadual mereka dengan sistematik dan dapat membahagikan tugas dalam urusan pembelajaran dan urusan rumah. Seperti sedia maklum, pelajar-pelajar juga ada kerja yang perlu mereka lakukan di rumah, seperti menolong mak ayah, memasak, dan mereka bolehlah bagikan tugas untuk lebih memudahkan mereka membuat kerja dan mereka belajar. Yang kedua adalah menjimatkan wang. Saya sangat setuju dengan statement ni, iaitu menjimatkan wang, kerana apabila pelajar duduk di universiti ataupun berada di kampus, ada setengah pelajar yang duduk di rumah sewa. Jadi pelajar-pelajar banyak menghabiskan duit mereka untuk membayar tambang bas, membayar tambang teksi, ataupun mereka menaiki LRT dan sebagainya. Dan pelajar banyak menghabiskan wang untuk pembelanjaan makanan mereka juga. Tetapi kalau belajar di rumah, untuk kita tak payah fikir dah tentang untuk bayar sewa, untuk bayar tambang bas, untuk bayar makanan, kerana di rumah tu kita dah masak sendiri. Jadi wang tu, duit tu kita boleh simpan untuk kegunaan yang lain. Seterusnya adalah kemudahan pembelajaran, iaitu pelajar dapat ataupun mereka belajar akan dapat daripada guru-guru mereka seperti nota dalam bentuk PDF ataupun nota online yang boleh dirujuk. Jadi pelajar dapat kurangkan kos dari segi pembelian buku, iaitu kalau kita sebagai pelajar sudah tentulah buku-buku rujukan kita perlu beli, dan kalau kita duduk di kampus kita kena
beli, sebab kalau kita nak pergi library pun mungkin kita tak ada masa sangat. Jadi kalau duduk kat rumah ni, kita belajar atas talian ni, kita boleh cari secara online, kita boleh buat rujukan secara online, ataupun kita boleh dapat nota-nota dari pensyarah, cikgu-cikgu melalui PDF dan WhatsApp semua tu lah. Sangat di sini sangat menjimatkan lah dan memudahkan pelajar untuk mendapatkan nota-nota. Dan yang kelima adalah fleksibel dari segi masa dan tempat, iaitu pelajar dapat mengatur masa belajar mereka, dan pelajar juga boleh mencari tempat-tempat yang mereka sesuai untuk belajar. Contoh, kalau mungkin ada setengah pelajar mereka tak minat untuk bergaul dengan ramai orang, jadi mereka rasa rimas. Kalau mereka belajar secara online, mereka bolehlah cari tempat-tempat yang tenang, seperti mereka boleh duduk dekat luar rumah, duduk tempat-tempat yang mereka selesa. Jadi mereka senanglah untuk nak dapatkan kesesuaian mereka, dan mereka juga boleh atur masa mereka lah. Kalau mereka ada kerja, mereka lebihkan kerja mereka dulu, dan mereka aturlah masa mereka untuk buat assignment, untuk buat kerja, untuk masa untuk family. Jadi sangat mudahlah untuk mereka mengatur masa kalau belajar secara online. Okey, dan seterusnya adalah keburukan ataupun kekurangan apabila kita belajar secara online. Kita juga dapat lihat kalau pelajar-pelajar belajar secara online ni, masalah yang utama adalah kekurangan data internet ataupun internet mereka tak elok. Jadi kalau mereka tak ada internet, tak ada kemudahan internet tu, jadi mereka ni, pelajar-pelajar ni tak bolehlah nak masuk atau nak mengikuti pembelajaran pada hari itu. Jadi mereka ketinggalan lah. Itu sangat merugikan lah. Itu adalah kekurangan yang sangat jelas, iaitu tiada data. Lebih-lebih lagi orang yang tinggal di kawasan-kawasan pendalaman seperti orang-orang asli, mereka kekurangan wifi, tak ada internet. Jadi mereka sangat mereka sangat memerlukan wifi, data, internet semua. Jadi rugilah mereka tak dapat nak mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah sukar untuk memahami sesuatu topik. Sesetengah pelajar akan rasa susah untuk faham sesebuah topik, lebih-lebih lagi apabila pensyarah ataupun guru-guru tak bagi penerangan yang sangat jelas ataupun penerangan yang jelas dan contoh yang baik semasa cikgu tu mengajar. Di sini kita boleh katakan macam mereka tidak faham. Kalau kita belajar secara online ni, kita tak boleh tanya cikgu lepas kita belajar. Kalau belajar bersemuka, kalau kita tak faham, kita boleh pergi jumpa pensyarah ataupun guru-guru untuk meminta pencerahan lebih lagi. Itu antara kekurangannya lah. Yang seterusnya adalah mereka cepat hilang fokus kerana terganggu dengan perkara-perkara lain. Seperti sedia maklumlah, kalau kita belajar secara online ni, memang kita cepat hilang fokus kerana ada gangguan di sekeliling kita, seperti mungkin ada mak ayah yang meminta tolong daripada kita semasa kita belajar, kita bermain telefon semasa kita belajar. Jadi fokus kita hilang disebabkan surrounding kita. Dan saya rasa pembelajaran atas talian ni adalah salah satu cara yang terbaik untuk kita meneruskan pembelajaran kita walaupun dalam pandemik ini, untuk pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan, pelajar-pelajar universiti. Jadi jangan sia-siakan pembelajaran atas talian ini. Jangan
semasa kita belajar, kerana sama saja pembelajaran atas talian ke pembelajaran bersemuka ke, itu adalah satu ilmu oleh yang kita boleh dapat. Jadi jangan sia-siakanlah pembelajaran tu, jangan sia-siakan ilmu itu. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.